sehingga kelihatan sebuah gunung dari emas. Tengok apa Nabi beritahu, rahsia. Apa yang Nabi beritahu benda akan terjadi? Nombor satu, gunung emas akan kelihatan. Di mana ya Rasulullah? Di Iraq. Iraq besar ya Rasulullah, kawasan mana? Sungai Furat. Terus dekat. Pakat beli rumah lah kawasan tu. Kan? Apa lagi Nabi sebut ni? Hadis Bukhari Muslim ni, hadis Bukhari Muslim, bukan hadis dhaif ke apa kan? Hadis Bukhari Muslim. Okey, kemudian tidak terjadi hari kiamat sehingga sungai Furat, iaitu sungai yang ada di Iraq, menjadi surut airnya sehingga kelihatan sebuah gunung dari emas. Macam mana ni? Sehingga kelihatan sebuah gunung dari emas. Senang aja. Senang aja. Iaitu kebanyakan disebutkan oleh para ulama hadis. Maksud hadis ni ialah satu hari dekat dengan kiamat, sama ada sebelum tanda-tanda besar kiamat ataupun dekat betul dengan kiamat. Apa beza? Ni dua pendapat ni saya sebut ni, dua pendapat. Dua pendapat ulama hadis yang saya baca. Kumpulan pertama kata sebelum terjadi tanda-tanda besar kiamat. Tanda besar kiamat yang masyhur Imam dalam Sahih Muslim sebut 10. Mula dengan Dajjal, Nabi Isa, Ya'juj Ma'juj, 3 gempa tu, apa nama ni, matahari, api, semua tu. Sebelum 10 ni keluar, sungai ini akan menzahirkan gunung emas. Sekumpulan para ulama sebut. Satu lagi kumpulan ulama sebut bukan waktu tu. Sungai Furat di Iraq, yang akan menzahirkan gunung emas itu akan berlaku dekat-dekat dengan kiamat. Betul-betul dekat kiamat. Waktu tu matahari dah terbit di sebelah barat. Saya sebut dulu kat tuan-tuan dua pendapat tu. Tetapi yang paling masyhur, pendapat yang paling masyhur, gunung emas ini akan kelihatan sebelum tanda besar kiamat. Sebelum tanda besar kiamat, dan dia adalah tanda kecil kiamat. Tanda kecil kiamat. Jadi pendapat ni lebih kuatlah. Sebab selesai tanda-tanda kecil kiamat, barulah mai tanda besar. Sebelum tanda besar nak keluar, sebelum tanda besar pertama akan keluar, iaitulah Dajjal. Dulu kita sebut ada 2 tanda kecil kiamat. Yang kanan, nombor 1 Imam Mahdi, yang kedua Sungai Furat menzahirkan gunung emas. Dua-dua tanda kecil kiamat yang kanan ini belum disaksikan oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dajjal disebutkan oleh Rasulullah 1400 tahun yang lalu. Sungai Furat yang menzahirkan gunung emas disebutkan oleh Rasulullah 1400 tahun yang lalu. Kedua-dua tanda ni belum lagi berlaku. Kedua-dua tanda ini belum lagi berlaku. Alhamdulillah, dengan nikmat yang besar daripada Allah, kita di kalangan yang mendengar hadis ini, maka kita tahu apabila berlaku benda ni nak buat apa ya Rasulullah. Nabi beritahu apabila berlaku perkara ini, tengok hadis ni, Nabi pun cerita ringkas aja, tapi benda tu mencukupi, maklumat itu mencukupi. Adakah kena pergi cari? Adakah kena pergi berebut untuk dijadikan harta negara, Baitul Mal negara Islam? Nak kena buat apa ni? Nabi beritahu, alhamdulillah. Maka disebutkan di sini sungai yang ada di Iraq. Maksudnya gunung emas ini, gunung emas. Buat tajuk buku sedap tu, gunung emas.
kan. Tajuk gunung emas. Gunung emas itu akan dilihat di Iraq. Ada benda yang mesti akan berlaku di Syria, ada benda yang mesti berlaku di Baitul Maqdis, ada benda yang mesti berlaku di Iraq, dan ada benda berlaku di Yaman. Contohnya api yang nak kepung orang, lepas tu heret orang ramai pergi ke mahsyar, yang tu api daripada Yaman. Nabi Isa akan turun, yang tu exactly di Syria, di Dimashq, mesti Dimashq. Pusat pemerintahan Imam Mahdi, ibu negara umat Islam, Baitul Maqdis. Gunung emas tak berlaku di Mesir. Gunung emas tak berlaku di Syria. Gunung emas tak terzahir di Palestin. Gunung emas itu tak terzahir di Mekah dan Madinah. Gunung emas itu mesti di Iraq. Ini orang belajar saja. Tuan-tuan, hanya orang belajar saja. Berlaku satu benda, lepas kata keluar dah ni gunung emas, keluar dah kat mana? Bukit Jernih. Ini kan main mengaji kedok malam tu. Dia main rakam saja. Kan, lepas tu dia tinggal. Kan, sekejap nak main ambil rekaman tu. Itulah kan, orang suruh main duduk. Tak kira lah niat apa pun, main duduk no. Malaikat tetap mendoakan hak duduk dalam ni no. Niat apa pun, niat singgah aja pun Allah Ta'ala suruh tulis dia duduk sekali. Subhanallah. Kemudian kita tengok, mesti di Iraq. Imam Mahdi akan dibai'ah mesti di Mekah. Dia tak boleh di Madinah, dia tak boleh di KLCC, dia tak boleh di Jakarta, dia tak boleh di Mesir, dia mesti Mekah. Nampak tak? Ni benda yang ni hak tak ada khilaf lah. Yang ni yang tak ada khilaf. Yang bila kita sebut tang mana benda ni berlaku, dia mesti tang tu. Ada yang ada khilaf, ada yang tiada, yang tidak ada perbezaan pendapat. Kemudian sungai yang ada di Iraq menjadi surut airnya. Surut ni kiasan ke hakikat? Semua ulama sebut hakikat. No, adalah pendapat terpencil kata gunung emas tu petrol. Memang Iraq antara pengeluar terbesar dunia, 5 di kalangan yang terbesar dunia dululah zaman Saddam Hussein. No, top 5 no, ataupun top 10 Iraq antara yang paling besar di dunia yang keluar minyak. Ada pendapat terpencil, tetapi pendapat tu ditolak oleh kebanyakan para ulama. Yang ulama sebut bila Nabi kata ayat dia surut ni hakikat ke kiasan? Hakikat. Furat tu memang sungai, dan sungai itu akan surut sebahagian, bukan semua, sebahagian tempat. Dan tempat yang akan dilihat gunung emas itu, kawasan tu akan surut. Surut macam mana Ustaz? Surut lah, ayat tak ada. Tang tu ayat tak ada. Nabi kata sehingga kelihatan sebuah gunung dari emas. Kita dengar malam ni pun pakat teringin dah nak pergi. Bukan semualah. Pakat tanya diri masing-masing. Siapa tak sat bila saya sebut naik gunung emas, dia duduk bayang dah. Kalau pergi ambil seketui tak apa dah. Dia sebut tak sat ni dalam hati dah. Dia kata kalau boleh ambil seketui balik dah. Kan? Manusia ni kalau berdiri depan gunung emas, dia ambil seketui, dia puas ke? Abang siap-siap. Tidak saya dan tidak tuan-tuan. Dia takkan balik. Dia takkan balik bila dia dapat seketul pun, dia takkan balik. Yang ni sumpah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa manusia ni, tuan-tuan tengoklah orang kaya mana pun dalam alam ni, bila dia kaya dia nak lagi miskin ke lagi kaya, lagi banyak. Dia nak lagi banyak. Bila jumlah kekayaan dia 5 juta, dia nak 3 juta, dia nak suruh jadi 3 juta ke dia nak suruh jadi 6 juta? 6. Semua orang kaya.
Semua orang kaya. Hak ni Nabi sumpah, Nabi sebut kaedah. Dan kaedah ni tuan-tuan perhatilah, mana-mana orang yang diuji oleh Allah dengan harta kekayaan, bila dia ada 10 tuan-tuan, bila dia ada 10, tak ada orang bila dia ada 10 dia kata ya Allah bagilah duit ni jadi 4. Gila orang tu. Tak payah kata 10 juta lah ustaz, hak gaji 2,000 dia minta supaya gaji dia 1,500 ke, dia kata ya Allah kalau 3,000 pun tak apa dah. Kalau nak sembang 10 juta jauh sangat, hak kita ni lah, hak 1,000-2,000 ni semua nak tambah. Bila semua nak tambah, tengok apa Nabi nasihat. Gunung ni mesti keluar. Sejak zaman Nabi Adam sampai malam ni tuan-tuan, berapa puluh ribu tahun, berapa ratus ribu tahun, gunung ini belum kelihatan. Masing-masing kata apa? Ada can boleh pi Iraq kan, naik berterbang pi lah 9 jam sampailah Iraq. Subhanallah. Sehingga kelihatan sebuah gunung dari emas. Tengok apa Nabi beritahu rahsia. Apa yang Nabi beritahu benda akan terjadi, nombor 1 gunung emas akan kelihatan. Di mana ya Rasulullah? Di Iraq. Iraq besar ya Rasulullah, kawasan mana? Sungai Furat. Terus dekat. Pakat beli rumah lah kawasan tu kan? Apa lagi Nabi sebut ni? Hadis Bukhari Muslim ni hadis Bukhari Muslim, bukan hadis dhaif ke apa kan? Hadis Bukhari Muslim. Nabi sebut ramai yang terbunuh kerana merebutkannya. Mesti berebut tuan-tuan. Hak pi 3 orang pun naik satu kereta, duit minyak ni kongsi dah, satu kereta. Akhirnya hak seorang ni bunuh dua-dua ni. Yang pi satu van, semua adik-beradik, satu van adik-beradik dah, abang pak menakan apa semua. Akhirnya hak seorang ni dibunuh, saling bunuh antara satu sama lain. Bila tiap-tiap orang dah ambil satu beg, tiap-tiap orang dah ambil 2 beg, tiap-tiap orang dah bubuh dalam bonek dah. Emas tuan-tuan, bukan padi pun orang bubuh curi penuh gundi buah dalam bonek. Lembu pun orang curi, buah dalam Proton Wira pun boleh. Lembu emas. Emas takkan nak biar kawan pakat bawa seorang, bawa balik dah 4 orang satu kereta, bawa balik dah, bubuh dah emas. Semua pakai duduk tengok macam mana nak tendang dia ni, kok mana ni, bila nak tendang, nak terajang keluar bila ni lagi. Semua akan duduk perhati kan. Emas ni besar ni berapa lah ni seketul besar ni berapa, ratus ribu ni emas. Hak duk beli emas dia tahu ni besar ni ratus ribu emas. Kalau besar meja, bukan besar meja ni, gunung, bilion lah, bilion. Nilai waktu tu ialah bilion. Sebab tu Nabi sebut ramai yang terbunuh kerana merebutkannya. Tuan-tuan, yang bunuh ni siapa? Orang luar ke hak duk berebut tu bunuh? Hak duk berebut tu bunuh. 100 orang ke yang pi? Tak, Nabi nak sebut tu, nak bagi kita faham, kalau pi 100,000 orang, 900, kalau 100,000 orang 900 berapa? 99,999 mati. No, ataupun 99,000 orang mati. Yang selamat 1% saja daripada yang ada. Maka semua yang pergi ke Sungai Furat, ni ulama sebut semua yang pergi ke Sungai Furat ketika sebahagian daripada kawasannya kering dan menzahirkan gunung emas, pasti membunuh orang. Faham tak? Mesti bunuh orang untuk mendapatkan, dia mesti bunuh untuk dia dapat emas tersebut. Dan dia mesti berperang, sama ada satu lawan satu, ataupun satu kampung lawan satu kampung, ataupun satu keluarga lawan satu keluarga. Mesti jadi. Sebab tu jangan pergi. Kalau pi larat nak tengok saja, buat kenduri durian free pun berebut.
Ada masjid buat kenduri kena dah. Ada masjid biar pi kan. Buat kenduri durian free, bergaduh. Punya tak malu, tua dah tuan, tua. Kalau hak bergaduh tu umur 11 dengan umur 9. Boleh ke kah? Durian pun berebut emas. Ini nak bagi faham Bukan berebut, bunuh. Mesti bunuh. Sebab lebih berharga. Wal'iyadzubillah. Maka terbunuhlah 99 daripada 100 yang berperang. Dan masing-masing yang terlibat berkata, tengok punya jahat hapi ni. Mudah-mudahan akulah orang yang selamat tu. Tiap-tiap orang yang pi ke gunung emas itu semua kata, mudah-mudahan hak selamat aku. Lagi yang mati hak lain ni. Yang pi tu semua berharap dia boleh bunuh semua hak yang pi. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Sudahlah tamak, jahat pula. Kafir saja ke yang pi, Islam dan kafir akan pergi. Islam dan kafir akan pergi. Sesiapa yang nak dapatkan emas di situ mesti kena berbunuh di antara satu sama lain baru boleh ambil. Sudahlah bunuh di antara satu sama lain, keluarga bunuh ahli keluarga, orang kampung bunuh ahli orang kampung, Islam bunuh orang Islam. Tiap-tiap seorang tu pula Nabi kata semua berharap dialah yang satu-satunya yang selamat. Sebab apa? Sebab setiap orang yang pi nak dialah yang paling banyak. Tuan-tuan tengok filem kan banyak bunuh tinggal seorang. Kan bila berebut kekayaan. Wal'iyadzubillah. Kemudian sudah dekat suatu masa di mana sungai Furat akan menjadi surut airnya, lalu kelihatan perbendaharaan dari emas. Perbendaharaan dari emas. Maka siapa saja yang hadir di situ, tengok Nabi pesan, janganlah ia mengambil sesuatu pun dari harta itu. Kenapa Nabi kata jangan ambil? Kata para ulama, sebab yang pertama, antara sebab yang disebutkan oleh para ulama kenapa jangan ambil harta tu yang saya sebut tadi. Sebab siapa saja yang ambil dia kena bunuh orang lain. Kita kata Pak Ustaz, tak bolehkah dia ambil tu dia balik? Tuan-tuan yakinkah diri kita ni pi ambil seketui lepas tu dah ni gunung ni dia ambil seketui buah lambat, dia kata alhamdulillah ya Allah tara ni cukup dah, betul balik. Ni Nabi kata ni Nabi sebut yang pi ke situ ambil emas mesti bunuh orang. Pasal apa? Pasal emas tu banyak. Pasal emas itu banyak, maka dia takkan cukup dengan sikit. Maka Nabi kata, kalau pun tiba-tiba dia duduk di situ, bukan tiba-tiba lah rumah dia di situ ke, dia ziarah anak dia konvo di Universiti Baghdad ke, contohlah tuan, dia kerja ke dengan syarikat minyak offshore kat sana ke, wallahu alam, ada kat situ, dia ada. Waktu sungai tu surut, gunung emas kelihatan, dia ada di situ. Ingat balik hak malam ni. Nabi kata fala ya'khudhu minhu syai'ah. Fala ya'khudh minhu syai'ah. Jangan ambil, Nabi kata. Kalau ambil, hang mesti tak cukup. Ketika hang tak cukup, hang mesti nak bunuh orang lain. Maka Nabi gambarkan betapa setiap orang tamak dan jahat waktu tu. Daripada 100 orang, 99 mati. Banyak kan? 99 mati ni banyak. Bukan 10%. Kalau pi 100 orang, balik hidup 90 pun cukup jadi dah. 10 mati tu pun banyak dah. Pi 100 yang balik hidup hanyalah seorang. Banyak mana dia buh dalam kereta dia tahu. Mah berat no. Mah berat bukan. Dia bukan kapas. Dia berat, dia kilo lah. Nak ambil 200 kilo, nak heret dengan apa pakcik? 200 kilo pakcik nak heret dengan apa? Kan? Kemudian
fala ya'khudh minhu syai'a, maka Nabi bagi nasihat pada saya dan kita semua yang hidup di akhir zaman untuk tidak mengambil sesuatu pun dari harta itu. Para ulama sebut dua sebab. Yang pertama, siapa yang nak ambil harta itu, iaitu emas, iaitu emas, dia mesti bunuh dahulu orang lain. Bunuh tu pula bukan bunuh seorang, kata ulama, yaqtulu adadan hatta yahsula ila zahab. Dia mesti bunuh sejumlah orang baru boleh dapat hak sebahagian hak dia nak boleh ambil tu. Dia kena bunuh sejumlah orang. Kalaupun dia tak bunuh, dia dibunuh. Tuan-tuan bayang mati dalam keadaan bila apa dia? La ilaha illallah. Rugi. Mati dalam keadaan nak pergi ambil emas. Waktu dah sampai depan gunung tu tuan-tuan, kata para ulama, tiap-tiap orang yang sampai di situ kesemuanya berkeinginan untuk bunuh orang lain supaya dia dapat banyak. Mati dalam keadaan dia berkeinginan untuk bunuh orang lain. Nak menghadap Allah macam mana tuan? Nak menghadap Allah macam mana? Bukan 5 tahun menghadap di mahsyar. Lama mahsyar ni benda yang cukup lama. 10,000 tahun paling sikit, tempoh yang paling sedikit kan, berpuluh ribu tahun nak tunggu di mahsyar. Mati dalam keadaan apa? Dalam keadaan mempunyai keinginan yang cukup tinggi untuk bunuh orang Islam lain. Sebab tu jangan dekati, jangan dekati tempat ni. Jangan dekati tempat ni. Kalau dia dapat pun dia mesti bunuh orang. Kalau dia tak dapat, dia dibunuh. Dia dibunuh dalam keadaan dia pun nak bunuh orang lain. Ataupun pendapat kedua, para ulama sebut, kenapa tak jangan ambil? Ini pendapat yang minoriti tadi ni, kerana kiamat sudah dekat. Ini pendapat kedua yang kata gunung emas ini akan kelihatan dekat dengan kiamat. Waktu tu matahari pun dah terbit sebelah barat, baru nampak gunung emas. Ini pendapat kedua. Boleh jadi hak ni pun betul. Wallahu alam. Al-ilmu indallah. Hakikat apa yang nak berlaku di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Pendapat kumpulan ulama kedua ni kata dekat dengan kiamat. Matahari naik belah barat dah. Tuan-tuan, matahari naik dah di sebelah barat dah. Tuan-tuan kan tengok kejadian dia. Apa lagi? Kejadian dia waktu tu orang sebut Allah tapi orang tak tahu kan benda apa dia, perkataan Allah itu apa, sebutan Allah tu apa dia, tahu. Jadi kata para ulama, kalau ambil pun tak ada guna pun duit tu. Sebab tu Nabi kata jangan ambil. Ini sebab kedua. Tak ada guna pun, dekat dah dengan kiamat. Berebut, kawan ni bunuh, kawan ni dibunuh, semua hak dapat tak ada guna pun. Dekat nak kiamat.